A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua menjadi hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah yang telah memilih kita dari kalangan hamba-hambanya untuk beriman kepadanya, untuk menjadi muslim, untuk menjadi mukmin. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk menjadi pendakwah-pendakwahnya, mengajak orang lain untuk menyembahnya, mengajak orang lain untuk beriman kepadanya, mengajak orang lain untuk menjadi muslim. Dan segala puji bagi Allah yang telah memilih kita untuk bersama-sama dengan Pertubuhan Ikram Malaysia, yang bersama-sama dengan seluruh umat Islam khususnya di bumi Malaysia ini untuk melaksanakan tugas yang sangat mulia ini. Yang saya kasihi sahabat-sahabat daripada ahli-ahli jawatankuasa JKP Pertubuhan Ikram Malaysia yang hadir pada majlis ini, yang saya muliakan ahli-ahli Dewan Perwakilan Nasional. Ahli Dewan Perwakilan Nasional bermaksud ahli-ahli syura kepada Pertubuhan Ikram Malaysia. Yang saya kasihi timbalan yang dipertua Pertubuhan Ikram Negeri Selangor Al-Fadhil Ustaz Syamsul Ma'arif. Yang saya kasihi pimpinan-pimpinan ahli-ahli jawatankuasa negeri Pertubuhan Ikram Selangor ini, dan juga tidak lupa khususnya kepada pengarah program kita yang juga merupakan pengerusi jawatankuasa tarbiyah Ikram Negeri Selangor, seluruh yang dipetua 13 daerah Ikram Negeri Selangor, serta ahli-ahli jawatankuasanya, seluruh pimpinan-pimpinan wanita Ikram di semua peringkat, seluruh ahli-ahli Ikram, anak-anak muda, para pemuda, para pemudi Ikram, ahli-ahli Ikram Teens, Ikram Siswa, seluruh tetamu-tetamu yang hadir pada hari ini ke Majlis Ijtima' Ikram, Majlis Ijtima' Ramadan Ikram Negeri Selangor, yang sudi bersama-sama untuk kita beriktikaf di masjid ini seawal pagi ini sehinggalah membawa kepada malam dan pagi esok. Moga-moga Ramadan yang sama-sama kita lalui ini akan menjadi Ramadan yang terbaik. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita duduk bersama dalam sebuah ijtima', dalam sebuah perhimpunan di mana kita himpunkan seluruh ahli-ahli Ikram Negeri Selangor bersama dengan masyarakat yang ada di sekeliling kita, dengan tujuan untuk kita selain daripada beriktikaf pada bulan Ramadan ini, untuk kita sampaikan beberapa mesej penting untuk kita kongsikan bersama-sama dengan ahli-ahli Ikram Negeri Selangor dan juga masyarakat sekeliling kita. Pertubuhan Ikram Malaysia merupakan sebuah NGO Islam yang meletakkan asas dakwah dan tarbiyah serta aktiviti-aktiviti khidmat masyarakat dengan satu tujuan yang sangat besar. Pada hari ini, pertemuan kita, saya selaku orang yang diamanahkan memimpin Ikram Negeri Selangor ini,
dan insya-Allah sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan Timbalan Presiden Profesor Dr. Hatta Shahrum yang akan merasmikan istimewa Ramadan Ikram Negeri Selangor ini. Tapi sebelum beliau merasmikan, kita mengisi 1 jam ataupun 45 minit yang pertama ini untuk kita bersama-sama seluruh ahli ikram kongsikan satu cita-cita, satu harapan daripada pimpinan-pimpinan ikram khususnya Negeri Selangor ini kepada ahli-ahli dan masyarakat yang bersama pada pagi ini. Saya ingin memulakan membawa pengalaman dan sejarah minda kita kepada satu keadaan yang sangat besar. Cuba bayangkan Nabi SAW yang kita semua cintai, yang kita semua kasihi, yang kita selawatkan dalam solat kita itu. Kita doakan baginda SAW dan ahli keluarga, kerana kita semua cintakan pada baginda SAW. Ketika baginda masih remaja dan ketika baginda meningkat menjadi seorang pemuda, sehinggalah seusia 40 tahun. Bayangkan sahabat-sahabat ahli ikram Negeri Selangor dan pimpinan-pimpinannya serta tetamu-tetamu kita sekalian, bayangkan baginda SAW tercari-cari. Bayangkan baginda SAW tertanya-tanya. Bayangkan baginda SAW yang sebelum diangkat menjadi rasul, baginda dalam keadaan kebingungan. Bayangkan suasana itu. Saya minta seluruh pimpinan ahli ikram, seluruh ahli-ahli ikram dan mereka yang mendukung perjuangan ini serta tetamu-tetamu kita di masjid negeri ini, cuba bayangkan seorang pemuda, seorang remaja yang kemudiannya meningkat menjadi seorang pemuda, yang kemudiannya meningkat menjadi seorang dewasa ketika umur 40 tahun. Sepanjang usia itu baginda berada dalam keadaan kebingungan. Baginda berada dalam keadaan tercari-cari. Baginda berada dalam keadaan tertanya-tanya. Kerana kefahaman ini sangat penting, kerana kita nak seluruh ahli-ahli ikram di apa peringkat sekalipun merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi SAW. Ya, baginda melihat Kaabah, baginda merasa tenang. Baginda dapat mengesan beberapa ajaran-ajaran peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Tetapi baginda dapat merasakan ada kekaburan yang berlaku. Ketika baginda melihat Kaabah, baginda rasa tenang. Tetapi ketika waktu yang sama, Kaabah dikelilingi dengan berhala-berhala. Dan Rasulullah SAW merasa tidak selesa dan mesti merasakan ada sesuatu yang tidak kena berlaku dalam masjid itu. Masakan ada Kaabah dan Kaabah dikelilingi dengan berhala-berhala. Rasulullah SAW kebingungan dan mencari-cari kebenaran al-haq itu. Baginda merasa kagum kepada pemerintah yang ada, pemimpin-pemimpin Quraisy yang kelihatan sangat pemurah kerana melayan tetamu-tetamu yang datang ketika musim haji, sampai ke peringkat jemaah haji tidak dibenarkan untuk menghidupkan kayu api buat memasak, kerana biarlah mereka sahaja yang melayan dan menyediakan makanan untuk tetamu-tetamu Allah itu. Ia satu amal yang cukup baik, yang cukup mulia. Rasulullah berbangga dengan amal itu. Tetapi pada waktu yang sama, pemimpin-pemimpin Mekah itu jugalah yang mengusung wanita-wanita tidak berpakaian keliling Kaabah. Pemimpin yang sama itu juga yang memperkenalkan dan melaksanakan sistem riba mencengkam rakyat mereka sendiri. Pemimpin yang sama itu jugalah yang membunuh anak-anak bayi-bayi perempuan. Pemimpin yang sama itu jugalah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang sama itu jugalah yang minum arak, mabuk dan bertemasya.
Nabi SAW kebingungan. Dan Pertubuhan Ikram Malaysia di seluruh negara mendidik ahli-ahlinya, mendidik seluruh rakyat Malaysia bercita-cita begitu, untuk memastikan perasaan yang sama ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam itu ditanam dalam diri kita. Kita nak semua orang memupuk, timbulkan dalam perasaan dalam diri kita semangat tertanya-tanya itu, semangat kehairanan, kebingungan itu, dan semangat tercari-cari di manakah yang sebenarnya al-haq. Kita ingin suburkan benda itu. Sebab itu dalam wasail tarbiyah kita, dalam sistem-sistem pertemuan kita, dalam usrah-usrah kita, dalam qiyamul lail yang kita lakukan, dalam rihlah yang kita lakukan, dalam program-program umum yang kita lakukan di daerah-daerah, sama ada program iftar kita, diskusi kita, majlis ilmu kita dengan warna-warni aktiviti yang kita lakukan, kita akan tanamkan dalam ahli-ahli ikram ini supaya timbul rasa mencari kebenaran, supaya timbul rasa mencari al-haq, dan timbul rasa kebingungan terhadap apa yang berlaku di keliling kita. Perasaan ini kita nak suburkan, dan perasaan ini mesti ada, tercari-cari. Dan ketika tercari-cari itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Dan kita sangat yakin dalam Pertubuhan Ikram ini, kalau kita tidak timbulkan budaya tercari-cari dalam kalangan ahli-ahli ikram ataupun di luar ahli-ahli ikram, kalau kita tidak menggerakkan perasaan tercari-cari ini, kita yakin hidayah Allah SWT tidak akan sampai kepada sesiapa. Untuk mendapatkan hidayah kita kena mencari, dan kita kena pastikan orang lain tercari-cari. Dan ketika baginda tercari-cari sehinggalah sampai usia 40 tahun, pada bulan Ramadan seperti ini, ketika baginda bermunajat di Gua Hira, berseorangan, bersendirian, melupakan segala urusan-urusan. Dan kita mengharapkan bahawa ahli-ahli ikram dan mereka yang bersama, tetamu-tamu yang hadir pada hari ini, mengambil kesempatan khususnya 10 malam yang terakhir untuk bersunyi-sunyi di rumah Allah, beriktikaf, meninggalkan segala urusan. Kalau boleh kita bercita-cita sepanjang hari, di siang dan di malamnya, tetapi barangkali kesibukan yang ada mungkin kita mampu untuk pada malam hari sahaja. Tetapi sekurang-kurangnya ambillah kesempatan untuk bersunyi-sunyi sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bersunyi-sunyi ketika itu. Dan ketika berada di Gua Hira dalam keadaan bersunyi-sunyi itu, tercari-cari itu, ketika sampai usia 40 tahun, barulah Allah SWT menghantarkan Jibril alaihissalam untuk memperkenalkan dirinya, untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan pertama sempena nuzul Al-Quran yang sama-sama kita sambut, ia mengingatkan kepada kita satu perkataan yang barangkali maknanya sangat besar. Perkataan Iqra. Kalau kita tanya pada diri kita, apakah maksud Iqra? Barangkali dengan spontan kita akan mengatakan bacalah. Tetapi sebenarnya perkataan Iqra itu, perkataan fi'il amar itu, perintah itu, ia membawa maksud berterusan, dan kadang-kadang ia membawa maksud perkara yang telah dilakukan dan diminta untuk teruskan. Maknanya Allah SWT minta, wahai Muhammad, teruskan membaca, teruskan mengkaji, teruskan menyelidik, teruskan tertanya-tanya, teruskan tercari-cari. Perkataan Iqra itu bukan hanya membaca buku teks, tetapi perkataan Iqra itu maksud kajilah, renunglah, bongkarlah. Dan sebab itu bagi orang yang tercari-cari, dia akan bertemu dengan apa yang dicari. Dan sekiranya masyarakat di luar sana tidak disuburkan semangat untuk tercari-cari, maka mereka tidak akan bertemu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di kalangan ahli-ahli ikram ini tidak menyuburkan diri mereka untuk terus berada dalam keadaan tercari-cari, maka hidayah itu tidak akan datang pada kita. Kerana hidayah ini mempunyai peringkat-peringkat yang tertentu. Sebab itu akhirnya
apabila kita membaca surah Al-Fatihah, kita akan bertemu dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Seolah-olah walaupun kita dah sampai ke usia yang tertentu, walaupun kita dah menjadi alim macam mana, walaupun kita telah memimpin gerakan Islam macam mana sekalipun, kita masih merayu pada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan sebab itu apabila kita mendirikan solat, sama ada kita mendirikan solat duha, sama ada kita mendirikan solat isyraq tadi, sama ada kita mendirikan solat tahiyatul masjid, sama ada kita mendirikan solat fardu, sama ada kita mendirikan solat tarawih, solat tahajud, solat witir, solat hajat, solat istikharah dan solat-solat yang lain, kita akan berdiri menghadap kiblat dan merayu pada Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Keyakinan kita jalan yang lurus ini bagaimana? Jalan yang pernah dilalui oleh para anbiya, khususnya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang pernah diterokai oleh orang-orang yang Allah pernah beri nikmat kepada mereka. Jalan tersebut tidak lain dan tidak bukan jalan yang lurus yang kita katakan. Dan kita juga minta istiharkan, bukan ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Maka hiduplah kita ahli-ahli ikram, hiduplah kita seluruh umat Islam di negeri Selangor ini, hiduplah kita seluruh umat Islam di Malaysia dan di seluruh dunia ini. Kita mempunyai persamaan yang jelas bahawa kita menjadi umat yang tercari-cari, umat yang tertanya-tanya, dan kita sentiasa merayu pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus, walaupun kita telah berusia, walaupun kita telah berdena. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maka sepanjang kita bekerja dan berdakwah, sepanjang kita terlibat dalam dunia tarbiyah, sepanjang kita terlibat dalam dunia kebajikan, sebarang kita terlibat dengan apa-apa saja aktiviti-aktiviti ikram ini, penekanan kekuatan individu diri ini, kebergantungan kepada Allah, semangat tercari-cari itu akan berterusan. Dan sebab itu apabila kita bertemu dengan ayat dalam surah Yusuf seperti yang dipaparkan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani," hingga akhir ayat. Dan ayat ini kita boleh cantumkan apabila kita berada dalam keadaan tertanya-tanya, apabila kita berada dalam keadaan tercari-cari, dan apabila kita menyuburkan suasana tercari-cari, suasana tertanya-tanya, suasana kebingungan melihat keadaan sekeliling kita, suasana kita melihat di sana ada al-haq, suasana di sana adanya al-batil, suasana di mana adanya bercantum antara al-haq dan batil, berlaku syubhat. Maka ketika kita sedang tercari-cari itu, dan ketika kita membacakan dalam surah Al-Fatihah, kita merayu pada Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus itu, kita bertemu dengan satu ayat dalam surah Yusuf itu, apabila Allah SWT mengatakan kul, iaitu satu perintah pada Nabi SAW, katakanlah wahai Muhammad, beritahulah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad, seolah-olah begitu kul, perintah. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini satu-satunya jalan. Seolah-olah tidak ada jalan, dan jalan itu jalan yang kemana? Kemana jalan itu? Nabi SAW diminta untuk beritahu kepada seluruh umat sepanjang zaman, katakanlah ini jalanku. Jalan kemana? Dan sudah tentunya bagi orang yang membaca ihdinas siratal mustaqim itu akan dapat merasakan kehadiran dan arti maksud Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah ini satu-satunya jalanku. Dan kalau kita nak berada dalam track, dalam jalan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini, maka kita kena laksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh baginda. Qul hadhihi sabili, yang pertama sekali, ad'u ila Allah. Tidak ada maknanya kalau kita menjadi ahli ikram, kalau kita tidak menimbulkan dalam diri kita
rasa bertanggungjawab pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kepada Allah, untuk melaksanakan dakwah pada Allah. Tidak ada maknanya. Kerana penglibatan kita dalam pertubuhan Ikram ini ialah dengan tujuan untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mengutamakan mengajak orang pada jemaah dan organisasi. Keutamaan kita yang utama dan yang utama dan yang utama memastikan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, membetulkan akidah, membetulkan kefahaman kita, memastikan manusia tidak melakukan syirik pada Allah, memastikan manusia tidak melakukan benda-benda yang bid'ah, khurafat, memastikan manusia melaksanakan perintah-perintah Allah, memastikan manusia meninggalkan larangan-larangan Allah, memastikan segala perintah Allah itu dilaksanakan di atas muka bumi ini, memastikan bumi ini ditadbir sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, memastikan manusia berakhlak sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Banyak yang kita akan lakukan dalam usaha kita mengajak manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Pertubuhan Ikram Malaysia akan memastikan seluruh ahli-ahlinya di semua peringkat untuk mempunyai jiwa sebagai seorang pendakwah, dan itu yang paling utama dan utama. Kita tidak akan sibukkan diri kita dengan yang lain sekiranya kita belum tertanam dalam diri kita untuk mengajak pada Allah. Ad'u ila Allah dengan kefahaman-kefahamannya yang cukup panjang. Untuk berada dalam trek ini juga, selepas kita berada dalam keadaan tercari-cari, dalam keadaan kita tertanya-tanya itu, untuk masuk dalam trek ini selepas kita merasakan bahawa kita telah mula mengajak manusia kepada Allah, maka untuk mengajak manusia pada Allah, kita akan lakukannya cara tersusun, ala basiratin, dengan cara yang jelas, iaitu kita akan mengadakan kajian, kita akan berdakwah dengan apa yang kita katakan ala basirah ini, iaitu alal hujjah. Ulama-ulama tafsir mengatakan basirah itu hujjah. Kita akan mengajak pada Allah menggunakan hujjah, dan hujjah itu tidak lain dan tidak bukan Al-Quran dan Sunnah. Dan hujjah juga membawa maksud apa-apa yang boleh meyakinkan berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada bukti saintifik dan sebagainya. Ala basirah, kalau kita terjemahkan dalam daripada bahasa Arab, daripada perkataan pengamatan, penelitian, dan berdasarkan kepada kajian. Dakwah ini tidak boleh kita lakukan secara sembrono. Dakwah ini tidak boleh dilakukan cara terpancar-pancar tersendiri. Dakwah ini tidak boleh dilakukan cara irtijal, ad hoc. Dakwah ini mesti tersusun dan terancang, terencana, mempunyai matlamat-matlamat jauh jangka panjang, mempunyai matlamat-matlamat jangka pendek. Sebab itu Pertubuhan Ikram Malaysia, kita mempunyai perancangan Ikram itu tersendiri. Dan perancangan Ikram di peringkat pusat itu telah kita turunkan menjadi perancangan Ikram di peringkat negeri, yang diringkaskan dengan PI, Perancangan Ikram Selangor. Dan perancangan Ikram Selangor ini telah kita diskusikan, kita turunkan ke peringkat daerah-daerah. Setiap ahli Ikram sangat diharapkan agar dapat memahami perancangan Ikram itu sendiri. Saya rasa kita mengharap ahli-ahli supaya ke depan lagi, supaya rapat ke depan dan keluasan ini dapat dikawal dan teratur, kecuali mereka-mereka yang mempunyai masalah pinggang yang terpaksa bersandar, yang tidak dapat dielakkan, supaya dapat lingkungannya lebih dekat. Jazakumullah khairan. Dan insya-Allah selepas ucap pertama ini kita akan bersama-sama dengan Timbalan Presiden Ikram dalam majlis perasmian. Sebelum kita melakukan majlis perasmian, saya akan menamatkan dalam masa beberapa tempoh yang ada ini untuk mengemaskan beberapa perkara. Kita mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Timbalan Presiden Profesor Dr. Hatta Syahrum. Jazakumullah khairan.
ala basiratin yang kita maksudkan iaitu kita berdakwah dalam keadaan basirah tadi, kefahaman ini, maka Pertubuhan Ikram di peringkat pusat telah punya PI-nya yang tersendiri, perancangan Ikram itu yang telah kita kaji, yang telah kita kupas dan ulas ala basiratin yang kita maksudkan. Kita mempunyai 13 KPI kita, termasuk dakwah yang kita akan lakukan di Sabah dan Sarawak. Dan di negeri Selangor, sebagaimana yang saya katakan tadi, 11 KPI itu telah kita turunkan ke peringkat negeri, telah kita bahas dan debatkan, kemudian kita turunkan ke peringkat-peringkat daerah. Dan saya mengharapkan ahli-ahli Ikram akan bersama-sama memahami PI ini, perancangan Ikram ini, kerana ini dalam lingkungan yang kita katakan ala basiratin. Kita tidak berdakwah cara sembrono, kita tidak akan berdakwah cara begitu, kerana berada dalam track yang mulia ini berdasarkan kepada hujah Al-Quran tadi. Adu'u ila Allah, kita semua menanamkan semangat mengajak pada Allah. Yang keduanya, kita berdakwah ala basirah, berdasarkan pada hujah, penelitian dan kajian tadi. Dan ayat surah Yusuf ini bahagian yang ketiga untuk memastikan kita berada dalam track ini. Ia bersifat ana wa manittaba'ani. Aku, kata Nabi SAW, dan mereka yang bersama-sama aku dalam proses ittiba', kepengikutan. Inilah yang membezakan NGO Ikram ini daripada NGO yang lain. Iya, kita mempunyai keahlian-keahlian, dan sebab itu kita mempunyai standard-standard atau apa yang kita katakan mustawa kita. Adanya ahli biasa, adanya ahli aktif, adanya ahli teras, berdasarkan kepada pemeringkatan itu. Dan kemudiannya ia berdasarkan kepada sistem wasilah tarbiyah, di mana ahli-ahli Ikram sangat digalakkan untuk bersama-sama dalam sistem usrah yang akan diuruskan oleh jawatan kuasa tarbiyah di peringkat daerah, yang kemudian akan melaporkan di peringkat negeri dan di peringkat pusat, di mana semua ahli Ikram ini kita sangat mengharapkan berada dalam sistem itu. Ahli-ahli biasa, iaitu ahli-ahli yang baru mendaftar, kita sangat mengharapkan mereka berada dalam sistem ini, kerana proses dalam Ikram ini berdasarkan apa yang kita katakan tadi, iaitu ana wa manittaba'ani, aku dan bersama-sama orang yang ikutku. Kita menterjemah, menafsirkan ayat ini ikatan seperti mata rantai yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebaik-baik baginda mula mendapat wahyu tadi, selepas berada dalam keadaan tercari-cari, dalam keadaan kebingungan melihat fenomena dan juga akhlak dan juga apa yang berada di bumi Mekah itu. Sebaik-baik menerima wahyu, baginda mula mencari-cari, dan baginda bukan mencari-cari manusia untuk dididik dan ditarbiyah supaya berlakunya proses ittiba ini. Dan sebuah organisasi yang kuat, dan dia akan terus kuat apabila ahli-ahlinya terikat dalam sistem yang seumpama itu. Keterikatan itu tidak terbatas kepada keterikatan individu. Cuba kita perhatikan ayat dalam surah As-Saff, yang saya percaya teman-teman dalam ahli aktif mustawa 4 itu sudah tentu menghafal surah As-Saff ini, dan sudah pastinya seluruh pimpinan-pimpinan Ikram di negeri Selangor ini, daripada JKN-nya, daripada ahli-ahli Dewan Perwakilan Negeri Selangor ini, daripada seluruh YDP daerah dan juga jawatan kuasa daerahnya, sudah pasti menghafal surah ini, surah As-Saff. Kita akan bertemu seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah pembantu-pembantu kepada Allah. Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pernah bertanya kepada sahabat-sahabat baginda. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Isa? Man ansari ilallah. Siapakah yang akan menjadi pembantuku kepada Allah? Lihat perkataan itu, man ansari. Siapa yang akan menjadi pembantuku kepada Allah? Nabi Isa tidak terus bertanya man ansarullah. Nabi Isa bertanya apa? Man ansari ilallah. Ini membuktikan proses ittiba itu berlaku. Apa buktinya? Yaitu seolah-olah nakib akan bersama dengan
mutarabbinya, kepada ahli-ahli usrahnya. Dan ahli-ahli usrah itu mesti mempunyai keterikatan dengan murabbinya, dengan nakibnya. Kerana soalan yang dikemukakan oleh Nabi Isa itu, man ansari ilallah, ia membuktikan berlakunya proses ittiba. Tetapi jawapan yang diberikan oleh pengikut kepada pemimpinnya, dia tak kata nahnu ansaruka ilallah, tapi jawapan yang diberikan oleh pengikut apa dia? Nahnu, spontan pada Allah, nahnu ansarullah. Lihat, dalam sistem ia mesti berlaku menjawab soalan man ansari ilallah, supaya semua orang merasakan mereka mempunyai keterikatan dalam jamaah ini, dalam pertubuhan ikram ini, keterikatan dengan sistem, dengan nukabah, nakib-nakib, dengan pemimpin-pemimpin yang ada, kerana ia bersifat dengan sifat ittiba, kepengikutan. Tetapi keterikatan itu mesti dirasakan bahawa mereka bukan pembantu kepada pribadi-pribadi. Dalam ikram ini kita tidak benarkan sesiapa mengajak kepada pribadi. Kita mengajak pada Allah, kita membawa keterikatan kepada jemaah. Tetapi tabiatnya mesti dilakukan oleh pribadi-pribadi yang sangat dipercayai fiqh yang tinggi. Ini tabiat, sebab manusia ini dia akan cenderung kepada pribadi. Tetapi kita akan betulkan bahawa mereka tidak boleh terikat dengan pribadi. Mereka kena terikat pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk meyakinkan supaya sistem itu dan juga organisasi itu kuat, mereka kena merasakan proses ittiba ini. Dan kita tak nak berlaku sebarang kekeliruan dalam perkara ini. Kita telah mengatakan bahawa qul hazihi sabili ad'u ila Allah, kita mengajak pada Allah, bukan mengajak kepada pribadi. Tapi kita perlukan pribadi-pribadi yang terserlah, supaya kita mampu memastikan ahli-ahli ikram ini berada dalam keadaan ittiba yang kita katakan tadi. Sebab itu ulang balik apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, man ansari, ramai-ramai bersama saya, man ansari. Itu tabiat berdakwah. Siapakah yang akan membantu saya kepada Allah? Tetapi jawapan ahli-ahlinya mesti nahnu, ya, keterikatan direct pada Allah. Dan inilah sistem yang kita bina, berdasarkan kepada kefahaman kita kepada sirah, berdasarkan kefahaman kita pada Al-Quran, berdasarkan kepada kefahaman kita melalui guru-guru kita yang berada di luar negara dan dalam negara, ulama-ulama dakwah dan harakah, memberikan kesedaran yang jelas kepada seluruh ahli-ahli ikram negeri Selangor ini, supaya jelas apa yang kita adakan dan jelas kita bersama dengan pertubuhan ini, tidak kira kita berada di mustawa apa sekalipun. Dan saya percaya masyarakat yang belum menjadi ahli ikram yang bersama-sama pada pagi ini dapat memahami bahawa pertubuhan ikram ini memang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengajak kepada organisasi dan sebagainya, tetapi untuk melengkapkan kerja berpasukan itu, maka kita perlu terlibat dalam sebuah organisasi. Dan khususnya pada pagi ini kita bercakap pasal organisasi pertubuhan ikram negeri Selangor. Ikhwan dan akhwat muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertubuhan ikram negeri Selangor adalah merupakan satu NGO yang akan melaksanakan dakwah di peringkat negeri Selangor ini. Dan kita telah mempunyai 13 daerah yang mempunyai YDP-nya dan mempunyai ahli-ahli jawatan kuasa pasukan di 13 daerah yang akan mencengkam bumi ini untuk menyampaikan risalah Allah kepada seluruh ahli-ahlinya, dan kita bukakan kepada seluruh masyarakat Islam di daerah-daerah. Dan bekerja cara sistem ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting. Saya ingin mengulangi apa yang disebutkan dalam kitab kecil Hadzad-Din karangan Said Qutb rahimahullah. Said Qutb rahimahullah menyatakan bahawa Islam ini mempunyai tabiatnya yang tersendiri. Semua benda ada tabiatnya. Pokok ada tabiatnya, bangunan ada tabiatnya, gunung dan lautan ada tabiatnya, semua ada tabiat-tabiatnya.
Tetapi agama ini, ad-din ini juga mempunyai tabiatnya. Kefahaman yang ada pada Said Qutb rahimahullah, dia telah meringkaskan tabiat agama ini kepada dua bahagian yang penting. Bahagian yang pertama, tabiat agama ini ia bersifat dengan sifat al-manhaj ar-rabbani. Manhaj rabbani maksudnya ia adalah merupakan satu sistem kehidupan yang menjangkau, mengurus individu, pribadi, keluarga, masyarakat, bernegara, ketika perang, ketika aman, ketika sihat, ketika sakit, mempunyai wabak, ketika berniaga, ketika bekerja, ketika berkerjaya, ketika belajar, ketika beribadah, dalam apa keadaan sekalipun, bahawa Allah SWT telah mengeluarkan arahan-arahannya, mengeluarkan segala perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dan mengeluarkan prosedur-prosedurnya yang tertentu. Ia merupakan sistem peraturan-peraturan yang lengkap yang diturunkan oleh pencipta. Ia kita namakan manhaj rabbani. Ia lengkap telah diturunkan melalui Al-Quran dan disokong oleh sunnah Nabi SAW. Cukup jelas manhaj rabbani. Dan kita boleh membongkar saja manhaj rabbani ini melalui ulama-ulama yang menguasai bidang mereka. Al-manhaj rabbani. Dan inilah yang kita kupas dari masa ke semasa dalam usrah-usrah kita demi nak memahami apakah itu manhaj rabbani. Tabiat yang kedua, agama yang kita katakan manhaj rabbani itu, yang lengkap, yang sempurna, tidak akan dapat ditegakkan di atas muka bumi ini. Tidak akan dapat ditegakkan di atas muka bumi ini, melainkan mesti ada penggembelingan tenaga manusia. Bazlut taqatil basyariyah disebutkan oleh Said Qutb. Bazlut taqatil basyariyah membawa maksud penggembelingan tenaga manusia. Sahabat-sahabat sekalian, ada dua tabiat agama. Yang pertama tadi kita katakan apa? Bantu saya supaya suara anda juga didengari di masjid di rumah Allah ini. Yang pertama apa tabiatnya? Manhaj rabbani. Dan manhaj rabbani ini tidak akan dapat ditegakkan di atas muka bumi. Allah tak akan kata kun fayakun dalam bab ini. Dalam bab mengurus ikan di lautan, Allah akan kata kun fayakun. Dalam mengurus tubuh badan kita, sistem anatomi kita ini, Allah kata kun fayakun. Maka tahulah usus berperanan, tahulah jantung berperanan, tahulah buah pinggang berperanan. Kun fayakun. Allah kata kun fayakun kepada pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, binatang, ternakan, alam semesta ini. Allah katakan kun fayakun, pertukaran siang dan malam, lautan, pasang dan surut sebagainya. Tetapi dalam agama ini Allah SWT serahkan kepada kita manusia supaya kita semua gembeling tenaga kita, yang kita ringkaskan dengan apa yang kita katakan bazlut taqatil basyariyah, penggembelingan tenaga manusia. Bantu saya bersama-sama saya, bazlu. Kalau kita sambung, bazlut taqatil basyariyah. Memang susah untuk disebut, tetapi selepas ini kalau saya jumpa ahli-ahli Ikram Selangor, bila saya tanya sebutkan dua tabiat agama sebagaimana disebut oleh Said Qutb, mereka akan jawab dengan jelas. Apa dia yang pertama? Dan yang kedua? Ya, ada bunyi-bunyi Jawa sikit. Sahabat-sahabat sekalian, kita serius, dan bila kita bekerja dalam dakwah ini, kita memerlukan kepada jiddiyah, kesungguhan. Sebab kita gembelengkan tenaga manusia. Kalau kita tidak gembelengkan tenaga manusia, agama yang lengkap sempurna ini tidak akan tertegak di atas muka bumi ini. Setiap orang daripada kita mesti rasa berdosa pada Allah sekiranya dia menangguh-nangguhkan kerja dakwah ini. Sekiranya kerja dakwah ini tidak menjadi keutamaan dalam hidupnya. Kita menekankan bahawa ahli-ahli ikram mesti bekerja secara jiddiyah, bersungguh-sungguh. Kerana bukan saja kita nak gembeling tenaga manusia, kita akan pastikan sejauh mana kita sebagai pemimpin-pemimpin ikram di seluruh peringkat negeri Selangor. Bagaimana mereka yang telah dinaikkan menjadi ahli teras, bagaimana mereka yang telah dinaikkan menjadi ahli aktif,
bagaimana mereka yang telah diterima sebagai ahli biasa, dan bagaimana kita menyantuni orang-orang yang bersama dengan kita, masyarakat yang mula menyerahkan diri untuk bersama-sama dengan kita. Kita akan pastikan mereka sanggup bermati-matian kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita tidak perlu bersama dalam jemaah ini. Kita kena kerja cara jiddiyah, sungguh-sungguh, dan dakwah ini menjadi keutamaan kita. Kerana jangan lupa ayat tadi mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Ini satu-satunya jalannya. Dan kalau kita nak masuk dalam jalan ini, kita mesti mengajak manusia pada Allah, mengajak manusia dengan bersungguh-sungguh. Ala basiratin, merancang dengan bersungguh-sungguh. Dan ana wa man ittaba'ani, bersama-sama ittiba' ini bersungguh-sungguh. Sebab itu kita mengingatkan seluruh ahli-ahli IKAM Negeri Selangor supaya mempertingkatkan diri untuk memastikan agama ini dapat ditegakkan, manhaj Rabbani ini dapat diratakan di atas muka bumi ini zahiran, sehingga ia ternyata, sehingga ia zahir di atas, dilaksanakan di atas muka bumi ini. Ia memerlukan kepada penggembelengan tenaga manusia. Apa dia dua tabiat agama tadi? Yang pertama apa dia? Manhaj Rabbani. Yang kedua, penggembelengan tenaga manusia. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, poin terakhir daripada bahagian pertama apa yang saya ingin sampaikan pada pagi ini, Sayyidina Ali pernah berpesan kepada sahabat-sahabatnya, dan saya percaya pimpinan-pimpinan IKRAM di peringkat negeri Selangor telah menghafal kata-kata Sayyidina Ali. Kalau tak percaya, saya pilih mana-mana ahli JKN yang hadir untuk tampil ke depan, dia akan ulang. Kalau tak percaya, tapi saya percaya oleh kerana anda semua percaya, maka saya tak jemput mereka ke depan, kerana mereka telah menghafal kata-kata Sayyidina Ali ini. Apabila Sayyidina Ali mengatakan al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam, kebenaran, kehebatan yang kita katakan manhaj Rabbani yang lengkap, yang sempurna, yang kita kupas dalam usrah-usrah kita cerita Islam begini, Islam begini, Islam begini, Islam begini, dan kita namakan dia himpunan Al-Haq yang diturunkan oleh Allah bersifat dengan manhaj Rabbani ini. Walaupun dia Al-Haq, sekiranya ia diuruskan dengan cara yang tidak bersistematik, Al-Haqqu bila nizam yaghlibu, dia akan dikalahkan oleh al-batil, oleh jahiliyah, oleh sesat, oleh mazahib-mazahib hadamah, gerakan-gerakan sesat, gerakan-gerakan yang menyesatkan, oleh organisasi-organisasi jahiliyah yang lain. Organisasi-organisasi itu akan mengalahkan Al-Haq, kerana Al-Haq dikendalikan dalam keadaan yang tidak sistematik. Walaupun di agama Allah, Allah dah kata, yang kita katakan tadi, bazlut taqatil basyariyah sifatnya. Dan kita meyakini ayat intan surullah yansurkum, ataupun dalam ayat-ayat yang lain Allah SWT mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nasib satu kaum melainkan kaum itu yang mengubah nasibnya sendiri. Allah tak akan ubah nasib satu kaum melainkan kaum itu yang mengubah. Kita yang bersama-sama dengan Al-Haq ini, berbangga dengan Al-Haq ini, bersyukur dengan Allah kerana bersama dengan Al-Haq ini, tidak akan bermakna kalau kita bekerja dalam keadaan yang tidak bersistematik. Al-Haqqu bila nizam. Boleh teman-teman semua, sahabat-sahabat yang kasih sekalian, sama-sama mengulangnya, kerana saya juga mengandaikan bila saya jumpa ahli-ahli IKRAM Selangor yang hadir dalam program IRIS ini, bila saya bertanya pada dia, anda hadir program IRIS? Hadir. Tolong ulangkan kata-kata Sayyidina Ali ketika itu mereka dah hafal. Yang tak hadir, kita maafkan dia. Al-Haqqu, apa-apa? Al-Haqqu. Bila kita kata Al-Haq, nanti ada lawan dia apa? Al-Batil. Al-Haqqu. Kalau tuan-tuan nak mudah ingat, gunakan tangan anda untuk bersama-sama supaya otak kita, ya, kita menggunakan kaedah menggerakkan otak kita supaya minda para sedar kita bersama-sama. Al-Haqqu bila, gunakan tangan anda, bila nanti lawannya nanti tak ada la lah, bi sahaja. Tadi Al-Haq lawannya apa? Batil. Bila lawannya apa? Bi. Okay, supaya kita mudah ingat.
Al-haqqu bila nizam. Al-haqqu bila nizam. Sekali lagi, al-haqqu bila nizam. Dia akan dikalahkan. Yaghlibuhu dengan huruf ghain. Yaghlibuhu, yaghlibuhu, yaghlibuhu. Al-haqqu bila nizam. Al-haqqu bila nizam. Yaghlibuhu. Lawan dia tadi apa? Al-batil. Buang lam alif jadi bi nizam. Yaghlibuhu. Saya mengingatkan kau boleh jangan cantik dulu. Nampak akhwat rajin mencantik. Orang yang tak mencantik semua ni dia mengikut sunnah Nabi. Sebab Nabi ketika dalam dua Hira, ketika Jibril kata apa? Iqra, mereka jawab, Nabi jawab apa? Ma ana biqari'in, saya tak pandai baca, sampai 3 kali. Tak ada Nabi kata sekejap Jibril ni nak cantik sekejap Kejap ni MP3 nak rakam, tak ada. Dia dengar daripada guru dia, pemimpin dia, dia terus hafal masuk dalam dada dia. So, siapa yang cantik tu tak ikut sunnah. Siapa yang tak bawa pen, tak bawa kertas, sebenarnya daripada rumah lagi dia niat ikut sunnah. Betul ke? Al-haqqu bila nizam. Yaghlibuhu al-batil bi nizam. Tak ada alif lam, bi nizam. Kalau saya baca bi nizamin. Kalau kita wakaf bi nizam. Sekali lagi, al-haqqu bila nizam. Yaghlibuhu al-batil bi nizam. Kita minta sahabat kita yang paling bersemangat sekali untuk tampil ke depan, tolong ulangkan apa yang BDP sebut. Tolong. Boleh. Nampak dia yang paling semangat. Walaupun mata saya tengok ke belakang, tapi tangan dia yang bergerak. Kita doakan moga-moga dia berjaya. Tak berjaya, dapat pahala. Orang yang terkial-kial cakap benda itu pahala lebih besar daripada orang cakap laju saja. Dia nak pahala besar, dia buat sasa-sasa. Al-haqqu bila nizam. Yaghlibuhu al-batil bi nizam. Masya-Allah. Allahu akbar. Kalau sahabat kita yang Allah uji seperti ini dapat menghafalnya, adalah menjadi satu yang memalukan kalau ahli-ahli ikram yang hadir tak dapat menghafalnya lagi. Mesej saya bahawa bahasa Arab merupakan satu perkara yang penting. Kalau kita nak berjuang untuk agama Allah ini, masing-masing kena timbulkan kesedaran untuk belajar apa? Untung sahabat-sahabat di Shah Alam saya difahamkan ada kelas bahasa Arab yang diajar oleh Ustaz Rodi. Betul? Betul, ahli Shah Alam. Siapa yang ahli Shah Alam tak pergi belajar memang ini bukan promotion daripada kelas itu. Tapi kesedaran untuk menguasai bahasa Arab ini mesti ada. Baik, kita mengatakan bahawa pertubuhan ikram ini mesti bekerja secara sistematik. Sebab itu kita memperkenalkan sistem pengurusan ikram, SPI, pimpinan-pimpinan dan para nuqaba. Saya ulang balik, pimpinan-pimpinan dan para nuqaba. Anda sudah pastinya tahu password masing-masing. Saya sangat sedih dan sangat berduka cita apabila ada nakib yang mengatakan tak tahu password dalam sistem pengurusan ini, kerana apa yang kita lakukan dalam usrah-usrah itu kita akan laporkan, dan kami di peringkat pimpinan akan menilai laporan-laporan itu, siapa yang hadir usrah, siapa yang tak hadir usrah, siapa yang buat hafazan, siapa yang tak buat hafazan, siapa yang datang katibah, siapa yang tak datang katibah. Kita akan buat sistem pemantauan. Bagaimana kita nak bekerja secara sistematik apabila kemudahan yang ada ini kita tidak gunakan. Sistem, bila kita kata bersistem itu banyak lagi yang kita katakan, tapi ini salah satu daripadanya. Kesedaran ini sengaja saya sebutkan kepada sahabat-sahabat dalam ahli-ahli ikram Selangor ini, dan bersama-sama kita ada tetamu-tetamu yang bukan daripada ahli yang mendengarnya, bahawa inilah yang membezakan NGO pertubuhan ikram ini daripada NGO-NGO yang lain. Tidak semestinya mereka menjadi ahli,
Tapi sekurang-kurangnya pagi ini mereka memahami inilah sebuah NGO yang berdaftar, yang menekankan prinsip dakwah yang begitu jelas, prinsip tarbiyahnya yang cukup berbeza. Kita tidak mengatakan orang lain tidak bertarbiyah. Kita bersyukur pada Allah, ada juga organisasi dan jemaah lain bertarbiyah. Kita berkagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, menghargai, tetapi kita mempunyai pendekatan yang berbeza. Dengan menghargai orang lain, tapi sekurang-kurangnya kita nak maklumkan bahawa ikram ini pertubuhan dakwah dan tarbiyah yang caranya yang tersendiri, berdasarkan kepada manhaj taghyir yang tersendiri, yang panjang untuk diceritakan. Tetapi sekurang-kurangnya ayat yang kita sebutkan, qul hazihi sabili, dan beberapa kaedah-kaedah yang kita sebutkan, ucapan-ucapan Sayyidina Ali tadi, merupakan inilah pertubuhan ikram, khususnya ikram negeri Selangor, yang akan menjadi contoh kepada ikram-ikram negeri lain. Dan kita benar-benar nakkan ahli-ahli yang bekerja secara jiddiyah. Dan kita akan cuba menilai dari sudut kekuatan-kekuatan sumber-sumber kemanusiaan yang ada, sumber-sumber manusia yang ada. Kalau seseorang itu telah dibebankan dengan bebanan yang terlalu banyak, kita akan hakikkan kerjanya pada orang lain. Kerana kita tidak mahu mendengar bahawa dia akan mengatakan, saya tak mampu buat kerja ini kerana saya banyak kerja lain yang diberikan kepada saya. Saya tidak mahu mendengar ada di kalangan kita yang telah diamanahkan tapi tidak mampu laksanakan amanah itu atas alasan dia seorang banyak diberikan kerja. Ini tidak akan berlaku dalam ikram negeri Selangor. Kita akan pastikan pengagihan kerja ini, kerana kita mempunyai cita-cita yang sangat besar. Ayat qul hadhihi sabili itu juga telah dihafal oleh ahli-ahli JKN pimpinan di peringkat negeri Selangor. Kalau tak percaya, dalam kita rehat-rehat nanti, anda jumpa ahli JKN, anda minta dia tasbih. Dan saya percaya juga YDP daerah pun telah menghafalnya juga. Kalau tak percaya, cuba tasbih dengan mereka. Jumpa pakcik YDP mana-mana, pakcik-pakcik, tadi YDP Selangor kata pakcik dah hafal, letak pakcik depan, baca depan saya. Jangan malu untuk minta bacakan. Sebab kita merupakan kasih sayang. Kalau dia kata pakcik boleh baca tapi kena pegang Quran, tak apa, suruh dia ambil Quran, dia baca, anda tolong tasbihkan. Dan inilah kasih sayang yang kita bina dalam pimpinan negeri Selangor ini. Sahabat-sahabat sekalian, saya percaya banyak program-program yang ikram negeri Selangor akan laksanakan di peringkat negeri, dan khususnya yang telah menjadi rutin di peringkat daerah. Dan banyak lagi gelanggang-gelanggang yang akan dibuka. Ahli-ahli teras ikram yang barangkali tidak memegang jawatan, mereka akan diberi kepercayaan untuk membuka gelanggang-gelanggang baru yang didaftarkan dengan Pertubuhan Ikram Selangor, supaya gelanggang-gelanggang itu sama ada dibuka secara individu, dilaporkan kepada nakibnya, dan nakibnya melaporkan kepada ikram daerah dan melaporkan pejabat YDP Selangor. Gelanggang-gelanggang itu kita akan buka lagi, supaya ahli-ahli ikram dapat bekerjasama dengan masyarakat yang bukan ahli ikram di luar sana. Kita tidak mahu ia hanya terfokus di bawah YDP daerah sahaja, kerana gelanggang ini terlalu banyak. Cuma pelaporan-pelaporan itu mesti disampaikan kepada sistem yang ada, supaya al-haq itu disokong oleh kerja yang bersistematik. Kita nak kerja-kerja yang dibuat itu, saya selaku YDP Ikram Selangor akan memberikan authority, akan memberikan sokongan, akan memberikan pengagihan kerja ini, dan kami akan iktiraf amal-amal antum dengan syarat melaporkan kepada kami, dan kami akan syurahkannya dengan cara yang paling ringkas dan tepat dan padat dan cepat. Kami tidak mahu kami menjadi penghalang depan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ahli-ahli tak bekerja? Kerana ikram daerah tak buat keputusan. Kenapa ahli-ahli di peringkat negeri Selangor tak buat kerja? Kerana YDP negeri Selangor telah meletakkan peraturan yang menyebabkan kami kena taat dan kami tak boleh buat kerja. Kerana kami menunggu saja. Tidak. Sebaliknya, saya nak ahli-ahli ikram buat kerja dan laporkan secepat mungkin kepada nakibnya, dan nakibnya akan bersama muhasabah dalam amal itu, dan akan melaporkan kepada JKT dan terus melaporkan kepada daerah. Mana-mana pimpinan daerah atau negeri yang merasakan bahawa amal itu perlu ditingkatkan, kami akan tingkatkan, dan mana-mana amal itu perlu diberhentikan, kita akan minta berhenti. Dan kita nak secara badihiyat membaca secara spontan, semua ahli-ahli ikram akan tahu the do's and the don't.
apa yang patut buat dan apa yang tak patut dibuat. Kita akan berkomunikasi dari masa ke semasa. Untuk hari ini, seluruh ahli-ahli Ikram Negeri Selangor yang telah mendaftar dan telah mengisi borang, cuba pastikan anda subscribe dengan mailing Ikram Selangor. Saya sangat malu menjadi yang di-Ketua Ikram Negeri Selangor apabila ada ahli-ahli Ikram belum subscribe mailing Ikram Selangor, kerana ada beberapa tausiat, taujihat yang disampaikan oleh ahli-ahli JKN, disampaikan oleh ahli-ahli teras yang berpengalaman, ulama-ulama Ikram Selangor melalui mailing itu, rupa-rupanya tidak sampai ke perhatian ahli-ahli Ikram Selangor, kecuali mereka yang buta internet dimaafkan. Tetapi mereka yang tak mampu beli komputer, saya percaya mereka tahu macam mana nak buka mailing itu nanti. Kerana kita mula memastikan bahawa setiap ahli Ikram Selangor sangat berkualiti yang boleh menggerakkan dakwah yang sangat mulia ini. Sahabat-sahabat sekalian, saya telah menjanjikan untuk sejam tadi, dan saya selaku yang di-Ketua Pertubuhan Ikram Negeri Selangor berbangga menerima ikhwan dan akhwat sebagai ahli Ikram dan mengucapkan terima kasih kepada yang bukan ahli yang sudi hadir bersama dalam perbincangan ini. Ini adalah merupakan satu program kami memperkenalkan dan mengemaskan balik, dan insya-Allah kita ada beberapa agenda yang menarik sehingga ke pagi esok, khususnya bagi lelaki, bagi ikhwah, dan insya-Allah kita akan berbuka bersama masyarakat. Ada program-program yang barangkali akan disampaikan oleh pengarah program, dan ada satu lagi aktiviti yang sangat kita tunggu-tunggu, majlis perasmian IRIS ini yang akan disampaikan oleh kekanda saya, oleh guru saya, oleh pemimpin saya, Fadil Profesor Dr. Hatta Syahrum, yang sangat berpengalaman, timbalan Presiden Ikram, kerana Presiden Ikram menjalankan tugas dan amanah dakwahnya di negeri Sabah, dan kita bersama-sama dengan timbalan Presiden, dan insya-Allah kita akan mendengar ucapan-ucapan beliau, dan beliau juga akan melancarkan satu tabung yang sangat penting, iaitu kita akan menyempurnakan, melengkapkan, mengemaskan dan meluaskan, membesarkan kompleks Ikram Malaysia pusat, yang insya-Allah beliau nanti akan menceritakan kepada kita, dan taklimatnya akan disampaikan lagi oleh pimpinan JKP yang menguruskan pengurusan pembelian dan bangunan tersebut, dan ia merupakan satu perkara yang sangat penting. Dan insya-Allah bagi ahli-ahli Ikram Negeri Selangor, saya percaya nanti pengarah akan memberikan taklimat tentang beberapa tabung yang lain. Tabung mengendalikan program IRIS ini juga akan diedarkan. Kita tidak menggunakan yuran bayaran, tetapi faham-fahamlah di mana-mana kita makan, kadang-kadang kita kena bayar. Tapi dalam ini kita tidak minta bayar, kita menggalakkan untuk sama-sama berkongsi menanggung kos kita berbuka. Ia adalah merupakan satu infak biasa. InsyaAllah moga-moga kita semua diberkati oleh Allah SWT dalam pengurusan keuangan ini. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan kedatangan timbalan Presiden kita yang kita nanti-nantikan, dan terutama kepada seluruh ahli-ahli Ikram Negeri Selangor, daripada Ikram Teen, anak-anak remaja kita, daripada Ikram Siswa, daripada wanita Ikram, daripada seluruh ahli-ahli Ikram Negeri Selangor, dan saya difahamkan juga Ikram wilayah juga bersama-sama meraihkan program IRIS ini. Ahlan wa sahlan. Dan kepada seluruh anggota masyarakat yang bersama-sama iktikaf di bahagian atas masjid ini, yang sudi bersama-sama mendengar, maka apa yang kita bicarakan dapat dimanfaatkan. Sekadar itu sahaja. Moga-moga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar. الله أكبر.